memandangkan bulan ni kita dah mengajar pada bulan Ramadan, bulan puasa. Dan saya nak tanya korang, dalam bulan puasa, makanan apa yang korang rasa korang nak makan? Kalau saya rasa saya nak makan nasi kerabu. Jadi, untuk hari ini, saya dan ibu saya akan bersama-sama menyediakan nasi kerabu dan akan menunjukkan macam mana cara pelaksanaan nasi kerabu cara Kelantan. Kalau sebelum-sebelum ni kita dapat tahu macam mana orang luar buat nasi kerabu. So sekarang ni kita akan tahu macam mana orang Kelantan buat nasi kerabu. Kalau nak tahu, tunggu. Assalamualaikum guys. Hai, selamat petang. Jadi inilah dia rupa nasi kerabu yang dah siap dihidangkan. Tadi kita dah buat semuanya. Kita ada tolong mak Tia untuk siapkan. Jadi inilah dia rupa nasi kerabu tu. Sedapnya tengok tu dia punya kelapa turun di atas nasi tu. Sedapnya. Okey, Tia tak sabar nak makan. Kita jumpa lagi korang. Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam rancangan masak-masak bersama Fatihah ataupun Teha Kitchen. Cik, angkat bakul sendiri walaupun tak diangkat. Okey, tak ada, saya main-main je. Okey, untuk langkah pertama ataupun proses pertama dalam kita nak buat nasi kerabu Kelantan ni, kita kena goreng kelapa yang dah diparut sehingga garing ataupun keperang-perangan. Senang cerita, kita kena gorengnya sampai 45 minit lah. Dalam 45 minit kita kena pastikan bahawa kelapa ni garing dan juga keperang-perangan. Dan yang paling penting dalam perkara ni, kita kena jaga api dan juga kita kena gaulkan kelapa ni sentiasa. Sebab kalau kita tak jaga api dan juga kita tinggalkan kelapa ni macam tu je, ia mungkin akan hangit dan dia akan menyebabkan nasi kerabu kita tak sedap lah. So untuk elakkan perkara-perkara sebegitu terjadi, kita kena jaga api dan juga goreng selama 45 minit tanpa henti supaya kita dapat rasa kenikmatan nasi kerabu tu. Okay, so stay tune guys. Okey, tadi saya dah tunjukkan dia punya tadi bau putih-putih kan sebab kita baru letak kan. Okey, sekarang ni dia nak sikit perang-perang tapi tak panas sepenuhnya. Dia sikit-sikit perang-perang. Tak tengok tak? Sini. Ni lah perang-perang dia. Tapi tak masak lagi tau. Kita kena tunggu selama 45 minit. Sebab masak benda ni, masak kuku kelapa ni, masak kelapa ni lah yang paling lama. Kita kena tunggu 45 minit ataupun lebih. Sebab tu orang, kalau setengah orang dia tak nak buat nasi kerabu sebab kena masak benda ni lama. Sebab benda ni yang paling lama. Kita kena duduk kacau je sampai dia nampak perang-perang. Lepas tu barulah kita campurkan dengan dengan ikan yang kita akan tumbuk je lagi. Ni ikan yang kita akan tumbuk je lagi, okey? Okay, stay tune guys. Okay guys, inilah rupa dia yang dah kita goreng sampai garing tadi. Sampai dah jadi macam ni selama 45 minit. Okay guys, dah nampak kan dia punya keperang-perangan cantik sangat, betul tak? Okay, untuk yang seterusnya apa Okay, jom kita ke proses seterusnya. Okay korang, kita dah masuk dalam proses kedua ataupun langkah kedua, itu goreng ikan. Sebelum tu lupa nak beritahu, sebelum kita goreng ikan, kita kena rebus ikan sehingga masak. Lepas kita rebus ikan sehingga masak, kita kena asingkan isi tulang, isi ikan juga isi tulang. Lepas tu baru kita goreng dia sampai dia hancur macam ni. Okey, lepas kita nampak dia hancur macam ni, kita angkat dan kita akan gaulkan sekali dengan kelapa. Macam mana? Kita tunggu. Keluar rasa dia. Sedap nasi kerabu. Ni nasi kerabu Kelantan. Yang dibuat oleh mak saya. Saya tolong dia.
Okey korang, tadi kita dah tumbuk kelapa kan. Seterusnya kita akan tumbuk ikan ni sehingga halus. Barulah kita gaulkan dengan kelapa. Nak tahu? Tunggu. Dah digaukan siap-siap. Sebab tadi saya tak sempat nak ambil video, agak bising suasana tadi. So sekarang ni yang dah siap hati ambil. Yang ni kita gaulkan sekali dengan kelapa. Lepas tu ikan yang kita tumbuk tadi. Lepas tu tambahkan sedikit bahan perasa. Bahan perasa tu ke bawah? Bawang merah, lada hitam, gula, garam. Bawang merah 3 ulas, lada hitam, gula dan garam. So jadilah dia macam ni. Dah masuk step yang ke-6 di mana kita akan buat perasa nasi kerabu tu. Ini kita akan buat budu. Orang Kelantan panggil budu, orang luar panggil pun budu juga saya rasa. Okey, ni sebelum kita masukkan budu, kita letak dia punya daun kunyit. Lepas tu daun limau purut, bawang merah 2, barang pula dah. Bawang putih 2. Lepas tu kita masukkan halia dan serai. Nanti kita akan masukkan budu. Okey, nanti saya akan tunjukkan macam mana cara kita nak masukkan apa? Kita masak budu ni. Okey. Okey, ni kita dah masukkan budu dan ayasan Jawa. Mak Teh dah masukkan budu dan ayasan Jawa. Okey, Tehan tolong je. Tolong tengok-tengok dan tolong gawa je. Yang lain sebenarnya Mak Teh yang buat. Okey, so sekarang ni kita dalam proses untuk buat perasa nasi kerabu tu. Jadi kita buat budu. Hey guys, okey, tadi kita dah masak budu kan. Sekarang kita masak tumisan sehinggalah dia jadi pekat macam ni. Nak tahu lebih lanjut? Tunggu. Seterusnya kita masuk kepada penambah rasa yang ketiga, iaitu sambal lada. Okey, untuk buat sambal lada ni kita perlukan 10 ke 12 biji cili, 2 ulas bawang putih, sedikit gula dan garam, dan juga kita masukkan sedikit cuka untuk menambahkan lagi rasa sambal itu. Okey. Untuk proses ataupun langkah yang seterusnya, kita akan potong ulaman-ulaman ni secara halus. Barulah sedap dimakan dengan nasi kerabu. Kalau tak ada ulam, bukan nama nasi kerabu tau. Okey, untuk langkah yang seterusnya, kita tunggu. Proses dan juga langkah yang terakhir, kita akan masak nasi. Biasanya nasi ni memang Mak Teh akan buat yang akhir sekali sebab dia mudah dan juga senang. Untuk masak nasi berwarna biru ni, kita perlukan 10 ke 12 helai bunga talam, 3 helai daun limau purut dan air. Lepas tu kita sebatikan dia.